Memang Wahabi, dia tak pernah mengaku dia Wahabi kan. Ada Wahabi tertentu dia mengaku Wahabi, tapi fahaman dia fahaman Wahabi. Dia tak ambil faham Al-Quran dalam bentuk yang keseluruhan yang sepatutnya kena faham. Dia hanya ambil ayat Quran tertentu ya, dot ambil mana yang selera dia ambil, dia nak pakai dia pakai. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laisa kamitslihi syai'. وقال ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia. Masih dia panjangkan umur kita pagi ni, alhamdulillah. Dia ahyani ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bahkan setiap detik dan saat kita duk masih merasai kehidupan ni, semua adalah di atas limpah kurnia dia. Dialah yang mengadakan kita, dialah yang menghidupkan kita. Bahkan dia saja yang hidup, dia saja yang boleh menghidup, dia saja yang mendengar, dia saja yang melihat. Yang kita asal adalah pekak, kita adalah buta. Dialah memberi pendengaran kepada kita, dia yang beri penglihatan kepada kita. Allah dia saja yang sempurna. Dia jadikan kita dan dizahirkan kesempurnaan kepada kita, mendalilkan kesempurnaan dia. Alhamdulillah, Allah SWT limpah kurnia belah ihsan dia lagi. Dia berikan kita nikmat Islam, dia beri kita kebolehan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita peluang, masa, kesempatan untuk boleh ada perasaan sedarkan dia, tauhidkan dia, mengiktiraf bahawasanya dialah mentadbir kita dan sekalian alam semesta. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan kedekat pada pagi ini untuk boleh datang berjemaah, dipertemukan kita pula dalam majlis yang mulia ini. Untuk insya-Allah kita gunakan kesempatan untuk, alhamdulillah saya sendiri boleh ada di tempat yang mulia ini, untuk insya-Allah kita sambung perbicaraan daripada perbicaraan semalam yang hasil daripada perbincangan semalam. Sekalian, ada banyak permintaan kepada saya untuk saya teruskan cerita tentang bab ketuhanan ni. Yang cadang saya nak cerita mengenai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ramai yang minta supaya teruskan bicara dalam bab ketuhanan ni, khasnya menolak beberapa syubhat berkaitan bab ketuhanan ni. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, walaupun atas istilahnya beriman dengan Allah sebagai ilah, la ilaha illallah, Tuhan kita Allah, tapi kefahaman yang dibawa memahamkan siapa Allah tu, macam mana cara mereka faham Allah Ta'ala tu, ada yang tersimpang dan tersasar daripada apa yang sepatutnya. Na'udzubillah. Hadirin sekalian, teras kita memahami akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ni, teras dia adalah di atas kaedah tanzih dan takdiskan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Prinsip kita belajar di atas bab ketuhanan ni adalah subhanallah, kerana Allah Subhanahu wa taala takkan ada kemampuan pada kita untuk kita boleh mencapai faham hakikat zat dia. Tak boleh mencapai
faham hakikat zat Allah Ta'ala ni dengan makna kita takkan boleh nak boleh gambarkan, bayangkan Allah Ta'ala macam mana. Subhanallah. Kita takkan boleh tahu tempat di mana Allah Ta'ala berada. Subhanallah. Kita takkan tahu apa Allah Ta'ala ni. Subhanallah. Atau perbandingan yang disebut oleh para ulama kita, bahkan yang ini adalah misal yang datangkan dengan Quran. Yasalunaka 'anir ruh. Pernah ada ketikanya, ada setengah riwayat kata para sahabat, bahkan ada yang kufar Quraisy datang pada Rasulullah SAW bertanyakan tentang ruh. Ruh ni macam mana? Datangnya Quran, yasalunaka 'anir ruh, kata Allah Taala, qulir ruh min amri rabbi. Persoalannya ada segala adalah tentang ruh masih makhluk. Makhluk pun, sekalipun makhluk, tapi ruh dia lah makhluk yang kita tak tahu dan tak ada keupayaan kita dan tak ada pengetahuan diajar kepada kita untuk memaham macam mana hakikat ruh itu sendiri. Yang tu adalah misal yang disebut oleh para ulama, tutup guru kita, untuk bandingan mudah, ya, untuk menunjukkan bahawasanya tak akan ada keupayaan kita untuk boleh memaham hakikat roh. Kalau saya tanya kat tuan-tuan pagi ni pun, tuan-tuan ada roh tak? Siapa kata tak ada roh tu memang waya tu, bahasa mudah gitu. Di mana roh tuan-tuan sekarang ni? Sebut ya. Roh je ada kat kita pun kita tak boleh cerita. Kalau guna bahasa Piramli sikit, roh ada kat kita. Kat mana? Kat kaki kah? Kat kepala kah? Kat jantung kah? Kat otak kah? Yang tu pun kita tak boleh sebut, sedangkan roh ada kat kita. Roh tuan-tuan rupa lagu mana? Atau jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kita, roh kita tak tahu rupa lagu mana. Walaupun mengikut kaedah Imam Malik, libalikin ya suratun kal jasadi, mengikut Imam Malik, dia kata roh adalah mengikut macam mana rupa kita, macam mana rupa kita, macam itulah rupa roh kita. Berdalilkan kisah Isra' Mi'raj Rasulullah SAW waktu naik dalam peristiwa Mi'raj itu. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam AS. Jumpa Nabi Adam tu, jasad dia di bumi. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa putih, tu roh dan jasad. Nabi Yahya roh, jumpa jasad dia di bumi. Tapi jumpa di langit kedua tu adalah jumpa dengan roh. Dalam peristiwa Mi'raj tu, langit 7 bertemu dengan 8 orang Nabi lagi Rasul. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit 3 Nabi Yusuf. Langit 4 Nabi, macam tak biasa belajar ya. Nabi Idris alaihissalam. 4, 5 Nabi Harun. Nombor 6 Nabi Musa. Nombor 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa belajar ke ni? Tak apa satu-satu 7 tu, 7 lapis langit, 8 orang Nabi Rasul. Yang bertemu dengan roh dan jasad 2. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Yang lain bertemu dengan roh. Jadi kalau ikut kaedah Imam Malik, bila bertemu dengan roh tu, macam mana Rasulullah boleh kenal? Dan Rasulullah pun tak kenal. Jibril yang perkenalkan. Bila tanya siapa ni, Rasulullah kata Allah wa rasuluhu a'lam. Jibril yang perkenalkan, kata yang ni siapa lah. Dan bila diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tu, siapa tu? Jadi tunjuk tu adalah tunjuk roh. Jadi mengikut kaedah Imam Malik tu yang dia kata, roh kita adalah rupa dengan jasad kita. Itu pendapat Imam Malik. Tapi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia kata apa?
Yang tu tak jadi hujah kuat untuk menunjukkan bahawasanya roh adalah rupa jasad kita. Bahkan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya roh macam mana rupa dia, wallahu alam, serah pada Allah Ta'ala. Tak ada warid nas yang datang dengan jelas mengatakan roh kita rupa lagu mana. Sedangkan roh masih makhluk. Begitu juga roh datang, roh ni buat daripada apa? Tak tahu. Jadi di atas formulasi itu, makhluk pun ada bab kita tak boleh kenal hakikat makhluk itu apa dia. Yang istilahnya min amri rabbi, perintah Allah Ta'ala supaya serahkan. Iban memang roh ada, memang tak boleh disangka roh memang ada. Dan kita sendiri boleh rasa memang kita ialah kombinasi antara roh dan jasad itu. Jadi macam mana roh tu, wallahu alam, serah pada Allah Ta'ala. Kalau bab roh pun kita tak tahu nak bicara tu, macam mana nak bicara hakikat Tuhan Allah. Satu kaedah yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, masyhur disebut oleh para ulama, yang ini adalah kaedah dan format kita dalam bab kita. Jika terbayang, tergambar, terlintas dalam hati sanubari kita, kata Sayyidina Abu Bakar, ma tasawwara bi balik fallahu ta'ala ala khilafi dhalik. Apa saja tergambar dalam fikiran kamu, maka Allah Ta'ala adalah mustahil, bukan menyentuh. Kenapa saja tergambar, apa saja terbayang, apa saja terlintas, mustahil Allah Ta'ala adalah macam tu. Nyah kan, tolak kan, tidak kan, subhanallah, 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 subhanallah. So, kadang-kadang antara gangguan dalam bab ketuhanan ni adalah terdatangnya hayalan, bayangan, lintasan bermacam-macam tuan-tuan dalam bab ketuhanan ni. Yang ni adalah teras dalam masalah kita nak memahamkan bab ketuhanan. Kerana Allah Subhanahu Taala ni takkan ada ciri makhluk pada dia, pasal dia cipta kita. Jadi apa-apa yang ada sifat makhluk, ini adalah ciri khas makhluk. Wajib tanzih dengan Allah Ta'ala, bersih dengan Allah Ta'ala, nyahkan Allah Ta'ala daripada ciri-ciri ini. Dan bila sebut ciri makhluk, tuan, apa dia sifat makhluk ni? Kerana dia adalah kaedah untuk kita tanzih Allah Ta'ala. Kerana kalau kita tak faham ciri makhluk, yang tu yang bila ada syubhah yang dibawa oleh pahaman-pahaman tertentu, terutama lani ni. Kalau lani, kalau bahasa saya sebut puak W lah. Tuan-tuan tak biasa dengar W tu apa? W tu bahasa lain saya Pak Wahab kan? Bahasa lani Wahabi, senang gitu. Memang Wahabi, dia tak pernah mengaku dia Wahabi kan? Ada Wahabi tertentu dia mengaku Wahabi, tapi pahaman dia pahaman Wahabi. Apa dia pahaman Wahabi ni? Antara pahaman Wahabi ni, dia faham tauhid 3. Khas saya nak sebut ni, kalau saya nak sebut semua tu kod panjang kan. Khas hatta kita bicara pagi ni, tauhid 3 dia faham macam mana? Khas pahaman dia yang ketiga tu, tauhid asma' wa sifat tu. Kerana dia memahamkan Al-Quran, seluruh isi Quran yang dia faham tu, yang masyhur kita dengar pahaman dia orang ni, duk faham Allah tak arah. Tak arah pun dia faham Allah di langit. Satu masa dulu masyhur di langit, di langit, di langit, di langit, di langit, di langit. Lepas tu ditukar sikit kan, upgrade sikit faham Allah di arah. Kelai ditukar sikit. Apa dia? Arash juga kata dia. Dah orang kata mustahil bertempat apa. Dia kata Allah Ta'ala ni duduk di atas arash. Arash ni makan adami. Arash tempat yang tempat, tapi tempat yang tak ada. Pasal bila ada orang argue dia, orang bertikai kat dia, dia tak boleh nak jawab, dia ambil, dia syarah, cari juga jalan untuk nak membetulkan benang basah dia. Memang rata-rata dia faham gitu kan. Bersemayam lah, apa macam-macam ayat yang diguna untuk menceritakan akidah dia. Hadis sekalian masyhur disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah itu. Meskipun Wahabi ni dia ambil faham ayat Quran, dia faham bab ketuhanan ni, dia tak ambil faham ayat Quran dalam bentuk yang keseluruhan yang sepatutnya kena faham. Dia hanya ambil ayat Quran tertentu ya, dot, ambil mana yang selera dia ambil, dia nak pakai, dia pakai. Sedangkan Al-Quran ni, kalau nak ambil faham dia, baik nak faham tauhid, baik nak faham fiqh,
main nak pakai tasawuf, dia tak boleh tengok hanya sebahagian ayat Quran. Dia mesti kena tengok semua. Semua kena tengok. Lepas tu buat kesimpulan. Dan orang yang nak buat kesimpulan dan rumusan ni, dia tak boleh orang buta. Dia kena orang celik. Siapa dia orang buta ni? Orang bodoh lah, bahasa bodoh gitu. Orang tak reti. Orang tak faham. Orang yang nak buat rumusan ni mesti para ulama'. Dan ulama' pula bukan sebarang ulama' kan. Mesti orang yang memang sangat pakar. Kalau kita kata fiqah pun, istilahnya orang yang nak buat rumusan daripada Quran hadis ni mesti istilahnya ulama' mujtahidin. Ulama' mujtahidin ni maksudnya orang sangat pakar dengan Quran hadis. Pakar tu kalau hadis ni tak ada hadis yang dia tak tahu. Tak ada hadis yang bukan dalam hafalan. Bayang no. Orang macam ni saja yang boleh jadi orang yang istilahnya ulama' mujtahidin. Mujtahid mutlak. Tu kata tak ada hadis yang dia tak tahu. Hatta hadis palsu pun semua dalam hafalan dia, siap dengan riwayat. Siapa dia riwayatkan perkataan hadis ni, hadis palsu ni. Semua dalam kepala dia. Dan dia mempunyai keupayaan untuk menilai nasih, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal. Yang kalau kita tak pernah belajar disiplin-disiplin ilmu ni, tuan kita tak faham. Itu saya sebut fiqh, tauhid lagi kan. Jadi atas kita bicara ni buat akidah kan. Akidah lagi besar benda yang kita kena perhati berbanding dengan tauhid, dengan berbanding dengan ilmu fiqh. Pasal kesalahan fiqh dia kesalahan dalam bab amal. Tapi kesalahan dalam bab akidah dia kesalahan dalam bab teras kan, usuluddin. Yang walaupun dipegang dia kata Tuhan ni Allah, tapi kefahaman dia dengan Allah Taala adalah fahaman salah, out of order. Tertolak kan. Kerana kita bicara ni yang saya dah sebut dan kata fahaman dia mengatakan bertempat butuh 2/3 malam Allah Ta'ala turun, butuh naik balik. Fahaman apa ni? Fahaman ni lah dipanggil, disebut oleh para ulama kita sebagai fahaman memahamkan Al-Quran dan Hadis dengan zahir Al-Quran dan Hadis. Fahaman ni dipanggil atau istilahnya fahaman puak zahiriyah. Fahaman Wahabi adalah fahaman zahiriyah. Apa fahaman zahiriyah ni? Faham Al-Quran dan Hadis secara literal, secara zahir, terjemahan word by word only. Can you understand me? Word by word tu boleh faham kan? Word by word. Yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala hands is over their hands. Dia faham hands lah. Wa yabqa wajhu rabbika. The still kata dia yang masih kekal ni is Allah Ta'ala face. Dia betul. Dia terjemahnya tu lah. Lepas tu nak bagi nampak murni sikit akidah dia, tangan yang layak, muka yang layak, duduk di atas duduk yang layak, atas yang layak, lagi ada mata yang layak, kanan yang layak. Perkataan yang layak ni seolah-olah satu formulasi besar untuk menunjukkan akidah dia betul. Sedangkan apa yang dia layakkan Allah Ta'ala itu adalah perkara yang tak layak. Ni masalah, ni isu dia. Inilah isu dia. Yang ni isu yang kita duk kelahi dengan fahaman ni sini. Dan tuan-tuan kena nilai elok-elok, bagi boleh nilai elok-elok di mana kesilapan tu. Pasal yang ni yang kegagalan menyebabkan orang boleh mengenal mana yang kaca dan permata. Pada dia dengan ayat yang layak ni seolah-olah satu perkataan keramat, walaupun fahaman tu salah, ada muka yang layak. Yang layak ni macam satu perkataan keramat, selamat dah akidah aku, pasal aku faham layak dengan Allah Ta'ala. Sedangkan muka tak layak pada Allah Ta'ala. Muka juzuk, subhanallah. Dah Allah ada muka, ada tangan, ada mata yang layak. Muka, tangan, mata, tiga tu pun dah jam ya. Jam tu maksudnya fahaman salah lah. Nak lempar mana ayat Quran kata kul huwallahu ahad. Allah asa Allah, zat dia satu hal. Dan satu tu bukan maksudnya satu tu dia satu, tapi dia kombinasi antara muka, tangan, mata. Itu istilahnya berbilang. Pasal satu dia tu maksudnya dia bersusun dengan sesuatu. Allah bersusun dengan sesuatu. Subhanallah. Subhanallah. Orang yang faham macam tu dia tak faham subhanallah tu apa. Subhanallah ni menolak.
mentanzihkan, nyahkan berbilang khas atas sebut situ, berbilang zat dia, dan berbilang zat dia dari sudut zat dia tu bersusun-susun dengan sesuatu yang tu pun adalah ternafi dengan ahad, wahid. Hanya dia yang kata dia tak faham, dia tak kerti nak fahamkan macam mana nak fahamkan wahid, ahad. Untuk ayat-ayat macam tu macam mana nak selesaikan. Yang ni yang gagalnya faham, atau ada pahaman-pahaman yang zahiriah ni, pahaman Wahabi ni. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah hadirin sekalian, kaedah besar saya sebut awal tadi adalah tanzihkan Allah Ta'ala, nyahkan, bersihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa pahaman-pahaman makhluk. Itu yang pelajaran dia kalau nak sebut dalam masa sejam, 2 jam ni, bolehlah sebut, ni pun sebut dah kan, tapi nak sebut dengan detail satu tu, dia take time sikit lah. Jadi tuan-tuan kena ambil masa belajar, dengar elok daripada tutup guru yang reti dalam bab macam ni, untuk dapat very great explanation. Maksudnya apa? Gagal dapat penjelasan di situ, gagal faham itu, maksudnya gagal lah akidah kita. Na'udzubillah. Jadi atas teras saya nak sebut pagi ni yang sekalian adalah nak menunjukkan bahawasanya kaedah kita memahamkan Allah Ta'ala ni adalah nyahkan, tanzihkan, bersihkan, takdiskan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Jadi ayat-ayat Quran yang selalunya yang jadi teras pahaman ni, dia duk ajak tauhid asma' wa sifat ni, dia melontarkan satu perkataan, dia kata kita beriman macam mana Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata muka-muka lah, Allah Ta'ala kata tangan-tangan lah, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata tarah lah, Allah Ta'ala kata duduk lah. Sedangkan bukan macam tu kaedah dia, bukan macam tu kaedah dia. Bukan macam tu maksudnya kita tak faham ayat-ayat Quran tersebut macam mana zahir dia. Kerana apa tak boleh faham dengan zahir dia? Kerana dia bertentangan dengan ayat Quran lain yang teras kita. Yang ni adalah ayat muhkamnya apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpama Allah Ta'ala ni sesuatu. Kalau memahamkan ada muka, ada tangan, ada mata, maksudnya ada mislu pada Allah Ta'ala. Ada umpama pada Allah Ta'ala. Ada umpama tu istilahnya ada misil, ada bandingan. Istilah lain bahasa Arab, mislu, nazir, syabih. Itu bahasa Arab dah sikit. Itu istilahnya ada mislu kan. Saya buat misal contoh di atas pahaman muka misalnya. Pahaman dia orang selalu sebut Allah ada muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah macam betul dah pahaman tu. Pasal faham Allah ada muka yang layak, seolah-olah telah bersih Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Sedangkan memahamkan Allah ada muka yang layak, maksudnya memahamkan Allah Ta'ala berjuzuk dapat anggota. Walaupun dia tak pernah kata, dia kata aku faham muka Allah ada juzuk dalam anggota, walaupun dia tak faham, dia tak pernah sebut macam tu, dia tak pernah hurai macam tu, tapi cara dia faham tu macam tu lah. Dia memahamkan muka tu dengan mana anggota. Bukan, walaupun dalam masa yang sama dia kata muka adalah sifat Allah Ta'ala. Formula pun dia kata memahamkan tauhid asma' wa sifat. Muka bukan sifat. Nak mengenal tu pun dia tak nak beza dah antara zat dengan sifat. Muka zat, tangan zat, tangan anggota. Tangan yang layak, dia bukan tangan yang layak. Kalau saya ngaji, guru saya duk sebut bahasa yang dipakai oleh para ulama kita untuk memahamkannya tu apa dia? Dia mesti ada makna yang layak. Kalau sebut muka, makna muka yang selayaknya, bukan muka yang layak. Memahamkan muka yang layak maksudnya memahamkan juzuk. Sepatutnya mesti dipahamilah ada makna yang selayaknya. Kalau sebut terjemahan, translate dia tangan kali pun, makna tangan yang layak, bukan tangan yang layak. Kalau tulis kat pintu tuan nak masuk masjid tu, kat depan ni ditulis tidak dibenarkan melasuk melainkan kaki tangan saja. Macam mana faham? Itu bahasa Melayu kan. Orang bodoh je faham. Kalau budak-budak yang pandai baru, budak-budak anak-anak kita baru pandai baca tu,
Dia kata, Umi, tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan aja. Macam mana nak masuk? Kaki dengan tangan je Umi, badan tak boleh masuk ke? Itulah faham Wahabi. Itulah faham Wahabi. Wahabi faham macam tu kan? Kalau doktor suruh ambil ubat, dia kata, pakcik ambil ubat ni, lepas makan ambil 2 sudu ya. Ambil 2 sudu. Dia pun lepas makan ambil sudu 2 pun buah dalam bukit. Tuan-tuan, itulah Wahabi. Tak faham saya cakap apa? Kenapa saya kata yang tu Wahabi? Inilah pahaman translate Zahiriyah, secara literal, word by word only, word by word. Ambil 2 sudu. 2 sudu. Kita faham 2 sudu tu ubat tu 2 sudu. Dia ambil 2 sudu dalam bukit dia. Ya Allah, astagfirullah. Inilah Wahabi. Kalau suruh tanam pisang kan, ada 1 ekar, dia ambil pisang tanam. Dia pun beli pisang 3 tandan, dia ambil pisang, dia korek, dia tanam. Ambil pisang, dia tanam. Kenapa? Itulah Wahabi. Orang bukan tanam pisang tu, orang tak nak anak pisang. Dia tanam pisang. Tuan faham saya sebut apa ni? Tu Wahabi. Tuan nilai elok-elok. Satu, pahaman Wahabi ni dia bermasalah kerana dia pahaman cara ni. Dia translate word by word. Yang ni yang dipanggil pahaman Zahiriyah. Faham ayat Quran secara literal. Hatta tu saya sebut bab tauhid, bab akidah. Pekah pun dia macam tu. Pekah macam tu. Satu, pada dia babi, pada dia yang haram daging babi je. Pasal faham literal, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hanya sahaja Allah Ta'ala haram ke atas kamu bangkai, darah, lagi walahmal khinzir. Apa makna lahmal khinzir? Daging babi. Memang perkataan yang masyhur kita dengar daripada puak-puak ni, dia akan kata apa? Ada pendapatnya tu lah. Itu kata apa? Yang haram pada babi ni hanya daging saja. Tulang tak apa. Jadi gelatin tak apa, bukan daging. Tu yang dia kata boleh ambil gelatin babi. Mufti pula tu cakap macam tu. Kalau saya panggil mufti babi aja. Mufti mana babi? Tuan tepi tengok. Sebut zaman tu lah ni dikelahi sikit kan. Saya sebut siapa yang terasa tu panas punggung ni kan. Memang dia bercakap gitu pun tak. Di video dia berapa banyak dia cakap macam tu. Dia kata istihalah lah. Guna bahasa macam-macam lah untuk menunjukkan tegakkan benang basah dia. Sedangkan gelatin babi masih babi. Masih babi. Dia kata dah tak rupa babi dah. Takkan rupa hidung kembang tu baru jadi babi. Kaedah kita disebut oleh para ulama, disebut daging. Bukan maksudnya daging aja haram. Bahkan di atas kaedahnya yang tu disebut qiyas aulawiyah. Kalau daging pun haram, kamu tak faham saya kata apa? Pasal maksud daripada binatang, haiwan, kalau kita sembelih, nak apa? Nak kaki, nak tulang, nak lemak, nak jantung, nak hati. Maksud daripada sembelihan binatang untuk apa? Daging. Maksudnya core business kita bila kita sembelih daging lah. Betul. Sembelih korban nak apa? Ke nak tanduk? Nak kulit? Ke nak bulu? Jadi fokus daging tu pasal tu lah core business dia. Maksudnya yang tu adalah benda utama dia. Kalau daging tak boleh, lemak, daging, tulang, apa tambah, lagilah tak boleh. Satu saya ngaji, tutup guru saya dua ajar, kata dia, kalau pahaman-pahaman literal ni, kalau dia kata daging saja yang haram, bagi taik babi senang. Pasal apa? Taik babi tak sebut dalam Quran. Nampak taik babi tu ambil kau. Ni taik babi tak haram, yang haram daging babi. Kelain yang gitulah tuan-tuan. Saya nak sebut apa? Itu misal satu lagi nak menunjukkan mereka ni jadi masalah dalam pahaman dalam bab akidah ni. Satu hal saya nak tunjukkan, bukan saja bab akidah, sama lah dalam bab fiqh, sama. Pasal format dia salah. Format dia salah. Di mana format dia salah? Memaham Al-Quran secara literal. Hadis pun secara literal. Fiqh pun macam tu. Bahkan boleh kata semua perkara yang kita duk kelahi dengan dia pasal dia faham secara literal. Dan kalau ada hadis Al-Quran pun dia hanya tengok Al-Quran tu. Hadis tu. Dia tak tengok hal lain lah. Contoh misal bab bid'ah, kalau duk kelahi tu,
Bid'ah. Kalau baca Yasin macam kampung baru ni, hai, mana hadis Rasulullah baca Yasin setiap subuh? Mana ada? Mana ada lepas-lepas sembahyang Isyak terus baca Tabarakah? Mana ada? Nak baca lah kata dia, tapi janganlah lepas sembahyang baca pula ramai-ramai. Mana ada? Bid'ah. Dia terus bid'ah terus. Dia terus bid'ah terus. Pasal apa? Faham secara dia terus. Sedangkan ada ayat Quran yang memang umum sebut boleh baca tak? Suruh baca ramai-ramai tak? Oh panjang tu kalau sembang kelayu tu. Cuma nak sebut dia ambil dengan fahaman hanya tengok satu ayat Quran, satu hadis tu. Lepas tu seolah-olah apa yang disebut ni dia canang betul-betul bahawasanya apa yang fahaman dia adalah betul. Ini permasalahan yang duk berlaku tu, duk kelahi dengan kumpulan-kumpulan ni yang bawa huru-hara dalam negara kita, bahkan satu dunia. Jadi masalah ni pasal fahaman ni lah. Dia tak ambil secara keseluruhan macam mana nak ambil faham. Jadi khas asas saya nak sebut pertama tadi, kaedah kita mengenal Allah SWT adalah tanzihkan dia daripada apa yang tak sepatutnya. Jadi apa-apa fahaman yang mereka duk bawa dengan memahamkan tak ada muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak, subhanallah, tak layak. Bahkan kaedah, kalau saya sebut sekali lalu, untuk nak menunjukkan bahawasanya fahaman secara literal ni adalah satu fahaman yang salah, khasnya dalam bab ketuhanan. Begitu juga dalam bab fiqh apa tuan, saya nak khas sebut ni dalam bab ketuhanan. Misal saya sebut contoh ayat Quran satu, untuk tuan-tuan boleh fikir, tuan-tuan boleh nilai, insya-Allah tuan-tuan boleh faham ni, boleh kita tolak fahaman yang salah ni, insya-Allah. Contoh mudah, ada ayat Quran sebut yadullah fawqa aydihim. Yad ni dia singular word. Maksudnya satu tangan Allah Taala, yadullah. Ada ayat Quran sebut bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Terjemah dia, bahkan Allah Taala ada dua tangan. Ada ayat Quran kata satu tangan, ada ayat Quran kata dua tangan. Bahkan ada ayat Quran lain sebut was-samawatu matwiyatun biyaminih, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Langit 7 lapis tu dilipat, digulung dengan tangan kanan. Dah ada kanan dah. Kiri tak sebut dalam Quran. Ada kanan pula. Jadi satu tangan ada, dua tangan ada, kanan ada. Ada sebut lagi ayat Quran, was-samaa banainaha biaidin. Aidin tu dia plural, singular. Yadun, yadani, aidi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Aidi tu maksudnya tangan, hands. Langit ni kami bina dengan tangan kami. Wow. Jadi Allah Ta'ala ada ayat Quran mention one hands, two hands, right hands, a lot of hands. How many hands he has? Subhanallah. Yes, that's the answer. Subhanallah. Itu bukan makna sepatutnya dipaham. But there must a meanings there. Mesti ada maksud. Quran takkan tak ada maksud. Itu mampu tak nak faham. Faham literal je tu lah. Takkan nak kata satu pun betul, dua pun betul, kanan pun betul, banyak pun betul. Apa betul dengan kau? Macam tak betul lah ya pula tak kau. Bahasa saya macam tu kan. Betul, macam mana fahaman yang betul? Fahaman betul, semua ayat Quran kita beriman. Tapi memahamkan dengan makna translate word by word only mesti tak betul. Maksudnya apa? Takkan satu pun betul, dua pun betul, kanan pun betul, banyak pun betul. Ini fahaman yang tak betul. Betul apa yang betul? Dia mesti ada makna yang betul. Mesti ada makna yang sebetulnya yang mesti dipaham. Dan terjemahan itu bukan maksud yang betul. Pasal terjemah yang betul dia kan tak betul. Boleh faham saya cakap apa? Jadi mesti ada makna yang betul. So apa? Mesti ada makna yang selayaknya. Bukan mesti ada tangan yang selayaknya. Bukan. Dua tangan yang selayaknya, kanan yang selayaknya, tangan banyak yang selayaknya.
Tak, tangan banyak tak layak, tangan pun tak layak lah sebenarnya. Subhanallah. Tapi mesti ada makna yang selayaknya untuk semua perkataan tu. Ni saya sebut dengan satu contoh ni. Kata tutup guru para ulama kita, az-zakiyyu yaktafi bi misalin wahid. A wise person, enough for him just one example. InsyaAllah. Tapi nak bagi satu misal lagi kan, kerana satu pun tak berapa nak kejap kot ambil kan. Misal, kalau dia kata Ar-Rahman alal arsh, tu dalil menjaga Allah di arsh. Yang tu alal arsh, ada ayat sebut, ayat Quran sebut di atas pahaman mereka, dia kata amintum man fis sama. Ada ayat Quran sebut bukan arsh tapi fis sama. Fis sama. Ayat Quran yang sama juga, Quran juga, Tuhan yang sama juga, Tuhan Quran. Kata apa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan, takkan tak bisa dengar kot ayat Quran tu. Takkan justified just ambil satu ayat Quran alal arsh, yang lain sepak buang parit. Ayat Quran semua. Nak beriman ayat Quran, semua ayat Quran kena beriman. Kau kena selesai yang semua ayat Quran yang ada menceritakan macam seolah-olah pahaman tu lah. Arash ada sebut, langit pun ada sebut, ada sebut di bumi pun ada. Wa wallahu fis samawati wa fil ardi. Allah Taala dialah ilah di langit dan di bumi. Tu. Nak buang mana ayat Quran tu? Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Ayat Quran sendiri sebut bukan saja di langit, kat bumi pun ada. Ada arash, fis sama, fil ardi. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kita ada kat mana? Kat arash ke kat bumi? Bumi. Ada ayat Quran sebut inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersama dengan aku adalah Tuhan aku. Tu nak buang mana? Nak buang mana? Kenapa ayat Quran tu tak jadi dasar akidah kau? Kenapa tak mau kata innallaha ma'ana? Ayat Quran juga sebut innallaha ma'as sabirin. Berapa dah? 6 tu. Allah bersama dengan orang sabar. Orang sabar ada di mana? Di aras ke? Ada di langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Di mana kamu berada pula? Ada yang sebut kuntum, wa huwa ma'akum aynama kanu, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Mereka, dia bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Mereka pula, tak kata kamu pula. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala dekat ke jauh? Dekat. Arash dekat ke jauh? Nak lempar mana ayat dekat tu? Hadis pula kita tengok, bila sujud seseorang, sujud adalah kedudukan yang paling hampir antara hamba dengan Tuhan dia. Bila sujud, kat mana kita? Dahi kat langit, kat bumi. Allah kat mana? Dah paling dekat. Tentulah Allah duduk kat lantai, kat bumi juga, atas permukaan bumi. Biar betul. Pilih mana satu nak? Arash, langit, bersama orang sabar, bersama aku, bersama mereka di langit, dekat, masa sujud. Banyak lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada urat leher kamu. Pula. Di mana Tuhan? Jawab. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jahil, bodoh. Saya punya bahasa itu tuan-tuan. Semua ayat Quran. Takkan lempar semua ayat Quran pakai satu ayat Ar-Rahman ala arsy istawa. Subhanallah. Subhanallah. Yang tu ulama sebut. Itu apa maksud? Mesti ada maksud. Itu takkan nak pakai dengan translation word by word only. Saya pernah dengar video-video puak ni tuan-tuan. Khasnya pahaman yang dia kata Allah di arah lah. Dia kata kita tak boleh kata Allah Ta'ala bersama dengan kita. Nanti kita pergi tandas, Allah pergi tandas. Pandai pula dia hujah. Tak mau pakai ayat Quran tu. Pakai ada alasan kepala otak dia. Sedangkan kalau ikut, bukan kita yang kata, Allah yang kata innallaha ma'ana. Cuma apa maksud
Di atas dia tak sesuai maksudkan ayat tu, dia lempar ayat Quran tu, dia bagi Ar-Rahman al-Arsyis tawa je. Yang ni kesalahan memahamkan ayat Quran. Satu ayat Quran mesti tengok semua. Betul? Formulasi dia sama macam tadi ya. Apa? Semua ayat Quran kita beriman. Kita tak tolak satu pun ayat Quran tu. Mana boleh tolak ayat Quran? Jadi ada benda yang kalau faham jadi salah. Bila faham dia salah? Faham translate word by word only. Literally. Kan? Translation word by word. Itulah bahayanya baca Quran sendiri, tengok translation. Just study yourself. Oh, Allah tak arah. Oh, bila dia 2-3 malam dia turun. Subhanallah, subhanallah. Atau yang bahaya mengaji sendiri, tak ada tok guru, baca ikut faham sendiri, tak ada panduan. Inilah bahaya dia. Satu, kita tak pernah belajar tuan-tuan, ambil translation, ngadap baca, saya lah, bahaya besar kan. Ada tempat memang boleh faham sekali lalu, tapi jangan tak tahu berapa ramai orang jadi sesat dengan sebab hanya baca terjemahan. Hanya baca terjemahan. Lepas tu kaedah kita belajar mesti berguru, mesti dapat panduan daripada orang yang pula tu. Berguru pula bukan sebarang guru, mesti guru yang memang ahli dalam suatu bidang. Tambah kita nak belajar pula bab akidah, bukan belajar perkara zahir, nak faham perkara batin. Masuk batin ni benda yang benda ghaib. Benda pula tu ada benda yang kita tak pernah belajar pula personally kan, dengan guru, dengan kitab, ambil betul-betul seriously. Dengan bahasanya tak pernah belajar cara formal, belajar pun tak formal. Belajar masjid pun kadang duduk kat dinding masjid je, bersandar dengan itu, santai je, tak ambil seriously. Kita belajar wiring pun nak buat wire apa serius tuan, silap lagi keras. Tak keras pun kena juga kentatan elektrik tu. Itu pun belajar dengan serius, berhati-hati, tutup switch, langkah berjaga-jaga semua buat. Ni ngaji tauhid tak ada langkah berjaga langsung, terima je, borong je. Jadi terus saya nak sebut tuan-tuan, saya nak tunjuk yang kedua contoh lah, yang kata kalau tangan macam tu tak boleh faham makna tangan, begitu jugalah nak faham alal arsh ke, fi sama ke, walaupun dia kata yang layak dengannya, yang layak dengannya, yang layak dengannya, yang layak dengannya, layakkah dengan makna terjemahan tersebut tu? Itu yang sepatutnya macam mana? Mesti beriman dengan ayat Quran. Lepas tu terjemah memang ada, tapi maksud dia mesti bukan macam tu. Must be something there, must be meaning there. Apa maksud dia? Yang ni baru yang nama salaf. Wallahu alam. Subhanallah, apa maksud dia? Wallahu alam. Inilah salaf. Baru salaf. Kalau arah-arah yang layak, itu bukan salaf, itu Wahabi. Muka-muka yang layak, itu bukan salaf, itu Wahabi. Dengar elok. Pasal apa yang dipanggil Wahabi itu tak mana? Memahamkan Al-Quran secara literal. Daging babi ya haram, lemak babi tak apa, Wahabi. Kenapa panggil Wahabi? Pahaman zahiriyah, translate apa? Word by word only, word by words only, words by words only. Satu lagi kalau tambah, ada hadis Rasulullah sebut, ittaqillaha tajidhu tujahaka. Kamu takwa dengan Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Bahkan tuan-tuan memang ada orang ajar pun, kata dia macam mana kita nak sembahyang khusyuk. Ni pun kadang-kadang jaga lah. Bayangkan kita sembahyang ni, kita sedang berhadap seolah-olah Allah Ta'ala ada di hadapan kamu. Kita ada hadis Nabi sebut macam tu, ubudullaha ka'annaka tarahu. Kamu sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Ditambahlah depan sikit, seolah kamu lihat Allah Ta'ala di hadapan kamu. Bayangkan Allah Ta'ala di hadapan kita, macam mana ketarnya kita dengan dia. Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, Subhanallah. Kalau yang jenis geng atas arah ni, ada yang ajar tauhid macam ni. Tambah dah ajar khusyuk sembahyang, dia ajar macam mana? Bayangkan tuan-tuan, kita takbir Allahu Akbar, bayangkan roh kita tercabut daripada jasad. Sedang naik buat apa? Ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Buat apa? Sampai ke arasy. Roh kita dah sampai arasy ni. Buat apa? Sedang sujud di hadapan Allah Ta'ala. Kepala otak kau, siapa dia ajar macam tu? Tuan-tuan, ada orang ajar bagi kursus tuan-tuan macam ni. Rahsia khusyuk sembahyang. Kaedah khusyuk sembahyang menggunakan kaedah meditasi.
Macam-macam tuan-tuan kita dengar ajaran pelik-pelik. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, mujur lah. Saja saya sebut contoh-contoh tu nak menunjukkan ada orang ajar macam ni. Sekalipun puak-puak tu tak pernah ajar macam tu lah kan. Puak-puak perkampungan tu, ada perkampungan mana tu. Dia duduk kat kayangan sikit kan. Saya guna bahasa-bahasa gitulah kan. Astagfirullah. Ada sekalian, kaedah kita ahli sunnah wal jamaah macam mana? Besar tu tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu tuan-tuan pergi mana-mana nanti kalau dengar kuliah, ada ustaz-ustaz yang duk ajar macam tu, tuan-tuan jerit dia, subhanallah. Jerit dia. Kita Allah ni duk atas aras, subhanallah. Jerit dia. Jerit dia. Dengar apa ni? Subhanallah. Itu kaedah kita. Bila ada sesuatu yang dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang ajar format tu. Apa dia? Wa qalu takhadallahu walada. Apa? Subhana. Orang kafir kata Allah Taala ada anak. Subhana. Bahkan jangan tak tahu tuan-tuan, ada orang yang label dia tok guru. Pipah Wahabi ya. Dia kata Allah Taala mustahil ada isteri. Tapi Allah Taala akan kuasa. Kalau dia nak buat isteri pun, kalau ada isteri dia nak buat, tentulah isteri yang layak dengan dia. Kalau dia nak ada anak pun, memang mustahil anak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buat anak, ikut dia buat anak yang layak dengan dia. Tuan-tuan, sampai dia boleh melayakkan isteri dan anak kepada Allah Ta'ala di atas perkataan apa? Yang layak. Dengar. Kalau saya kata, yang ni, perkataan yang layak ni, dia seolah-olah satu perkataan puaka yang telah diguna untuk seolah-olah nak memurnikan akidah yang celaka. Saya punya bahasa itu satu perkataan puaka untuk memurnikan akidah yang celaka. Celaka tak mana? Ada anak, ada isteri. Tapi macam mana nak bagi murni sikit? Macam mana? Ya, anak yang layak, isteri yang layak, muka yang layak, arah yang layak, tangan yang layak, kanan yang layak, duduk yang layak, layak ni jadi kubih. Arab dia jadi kubihi yang layak dengan Allah Ta'ala. Ayat dia sama lagi, bukan saya cakap, Allah yang cakap macam tu. Ini modus operandi dia. Jadi beware of them. Take alert lah nampak macam ni. Pasal apa? Nyanyi kan, kita faham Allah Ta'ala, habis faham Allah Ta'ala yang salah. Na'udzubillah. Jadi tuan, ni bencana kita duduk belakang ni, cabaran-cabaran kita dalam bab hujung ni. Masalah paling besar kita dalam umat, masalah akidah. Walaupun tengok masjid ramai, bunyi macam orang nak Islam ni kan, tapi jangan tak tahu, punah hawai. Punah tahu mana tuan? Iblis syaitan ni dia cerdik dia rosakkan kita. Dia tak rosakkan, orang kata apa, subtopik. Dia tak ambil benda-benda kecil-kecil, dia ambil absar, teras sekali. Kau sembahyang, sujud hebat macam mana ni, tapi akidah out, habis. Tuan-tuan, rosak. Sebenarnya dia twist sikit je. Saya janji tutup guru doa ajar, dia kata iblis syaitan dia nak rosakkan akidah kita, ibarat macam kereta lah. Dia tak pegang tayar, dia tak pegang nombor pelik kan, dia pegang steering. Steering tu akidah kita. Kalau kita dengan Allah Ta'ala pun nak bagi betul ke apa? Kalau kita kena betul hati, betul akidah. Atau hati dengan akidah, dengan fikiran, dengan akal ni ada benda yang memang khas kena belajar abad tu. Macam mana nak synchronise dia kan? Bahasanya gitu. Pasal nak jatuh ke hati, antara alat dia akal, otak, berfikir. Nak berfikir mesti ada ilmu. Macam mana kita nak proses tu? Dengan berfikir, dengan fahaman betul, hujah dan dalil, masuk hati. Nak masuk hati itulah. Yang ni saya ajar ni, saya nak sebut dengan misal, dengan contoh tu supaya dapat faham. InsyaAllah yang nak masuk hati hak mana, yang nak buang hak mana. Buang hak mana. Pasal kita nak masuk hati dalam bab ketuhanan ni bukan senang tu kan. Nak masuk hati Allah ada pun sebenarnya susah tuan-tuan. Dia perhati tak kat diri tu. Ni kita hidup ni, walaupun kadang-kadang kita sebut alhamdulillahillazi ahyana, ya Allah kau yang hidupkan kami. Memang kita rasa ke Allah bagi hidup ke kita rasa kita hidup? Yang tu pun dah gagal kita dah. Tambah ada pahaman-pahaman sivil macam ni, lagi susah tuan-tuan untuk rasakan bahawa Allah hidupkan kita.
Sedangkan kita punya formulasi dia sebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, yang kita kena usahakan setiap hari ni adalah bagi feeling kita ke Allah Ta'ala. Hadirkan dalam hati ni hajat dan keperluan kita, keberhajatan kita, kebergantungan kita hanya pada Allah Ta'ala. Hanya pada Allah Ta'ala. Nak rasakan bahawasanya apa yang kita dapat dan kita peroleh ni hanya pada dia. Nak kata macam mana? Mesti kena rasa, you give me life, ya Allah. You give me. Saya nak cakap putih banyak-banyak, tak pandai. Kau yang bagi pendengaran kat aku, telinga aku kau bagi jadi, mata aku kau bagi jadi. Di mata ni kau boleh bagi aku penglihatan. Kau yang bagi penglihatan kat aku, ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pula tu dah rasa Alhamdulillah, buat apa? Kau kena syukur dengan rasa faham kan, datang daripada dia, dan ini amanah dia bagi. Dan kau dah silap, kau kena mengaku, ya Allah, aku khianat mata ni, ya Allah. Aku khianat telinga aku, ya Allah. Aku khianat nyawa ni, ya Allah. Pernafasan ni aku dah khianat, ya Allah. Tangan ni aku khianat, ya Allah. Perut ni aku dah melantak macam-macam, aku khianat, ya Allah. Kemaluan ni aku dah khianat, ya Allah. Mengaku. Patutnya perasaan kita, kehambaan dalam seharian ni macam ni. Macam ni. Bahkan 24 jam kena rasa macam ni. Banyak benda aku khianat, ya Allah. Nak bekal balik ke sana ni 24 jam nak bawa bekal. Kalau ikut macam kita, macam bisnes online lah kan, sentiasa masuk duit RM5, RM5. Contoh lah RM5 tu. Lagi masuk mesej lagi, Telegram ke cerit ni RM5. Bank masuk transfer RM5, RM50. Macam mana nak RM50, RM50, RM500, RM200 setiap detik saat, macam mana nak bawa pergi bekal sana, macam mana? Apa dia nak bawa boleh masuk pergi sana tu? Istilahnya sentiasa duduk tekan butang. Tak tekan butang pun kita dah siap dah. Masuk RM500, RM800, RM1,000, RM2,000, RM10,000, RM5, RM1, seposen pun masuk. Macam mana? Besar dia tahu mana? Iman kat mana? Hati. Hati tu maksud dia macam mana? Sedar. Kita realize kat dia, Allah hidup kan. Jadi macam mana nak boleh realize itu? Zikir. Dan zikir dengan mana? Zikir dengan hati hadir. Zikir dengan sedar. Allah apa? Allah ciptakan aku. Allah hidupkan aku. Bukan oksigen hidupkan aku. Allah hidupkan aku. Ni macam cerah. Allah bagi cerah kita. Dijadikan matahari untuk kita. Ada pokok, ada ni. Masya Allah. Semua ni ciptaan dia. Aku ni ciptaan dia. La ilaha illallah. Tengok kod benda lain, kod susah nak dapat. Tengok diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu ni, macam mana nak dapatkan tauhid Allah Ta'ala? Tak kat kita. Mata. Allah, kau jadikan mata untuk aku. Kau berikan penglihatan dengan mata aku. La ilaha illallah. Kau jadikan jasad aku. Kau jadikan roh kat jasad aku. La ilaha illallah. Dengan ada roh ni, tangan aku, mata aku, semua boleh berfungsi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni memang masuk 500, 200, 1000. Lagi kuat perasaan, lagi kuat rasa, lagi kuat ingatan, lagi kuat rasa keberhajatan, dan Allah yang berikan semua pemberian tu. La ilaha illallah. Tu iman. Tu iman. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang inilah tuan-tuan diajar oleh tutup guru kita macam mana nak hidupkan hati. Yang inilah istilahnya tazkiyah nafs. Bersih kan. Yang isyarat Quran, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah siapa yang boleh bersihkan, murnikan hati sanubari dia. Wa qad khaba man dassaha. Akan rugilah bagi siapa yang mengotorkan diri dia. Kotor diri macam mana? Ada lalai. Memang kita akan mengaku laqad kunta fi, Allah akan dakwa dia, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma. Allah mudahkan kita semua dalam bab ni tuan. Mudah Allah Taala pelihara kita daripada akidah-akidah yang rosak ni. Dengan kita duduk semajlis, duduk cari istilahnya pula usaha pula zikir dengan istighfar, mengaku silap, duduk di bawah pimpinan tuntunan tutup guru para ulama kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tu ada protect shield kita. Bahkan di atas seharian ni kita nak dapat
Istilah protect shield ni macam mana? Protect shield ni tukut bahasanya tak? Macam mana? Tak ada lain kan? Zikir, selawat. Dan zikir dengan ada ilmu yang saya sebut tadi, mesti belajar bab ketuhanan dengan betul. InsyaAllah kita sebut Allah, faham ni betul. Allah apa? Allah jadi kan. Bukan fikir Allah tu atas arah. Allah ni ada muka. Subhanallah, subhanallah. Itu kena tanzih. Tapi nak rasa macam mana? Allah, dia yang bagi hidup aku. Allah, dia yang cipta aku. Dia yang bagi rezeki aku. Dia yang bagi aku melihat. Tengok apa ada pada diri. Tentang tu yang ada ilmu dia untuk macam mana boleh sentiasa, walaupun kita duduk saja tuan, tapi kita ingat dia. Kita realise dia. Itu yang bahasa mudah dia. Zikir dengan hati. Hadir. Nak hadirkan apa? Hadirkan dia adalah sedang memberi, tak putus-putus pada kita. Setiap apa yang kita dapat lihat, dapat dengar, dapat lalui dalam kehidupan ni, semua adalah dia saja yang beri. The one and only. Tak ada siapa sekutu dengan dia. Dia yang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah Allah Taala mudahkan kita tu. Jadi mudahan susunlah kita punya harian Quran, zikir. Dan kalau nisbah nak belajar kan, tuan kena select, kena pilih juga siapa dia. Dan dengan panduan sikit yang telah diberi tadi, mudah-mudahan boleh menilai mana kaca dan permata. Pasal yang ni tuan, ada benda yang paling berharga, hidup boleh ingat dia, tauhid yang dia, ambah kita faham betul-betul perjalanan tauhid ni, Allah Ta'ala buka lah pintu hati sanubari kita, boleh sentiasa nak zikir ke dia, ingat ke dia, istilahnya dampingi dia dengan solat. Tak pun hadir hati kita ni adalah semua limpah kurnia dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya terpuji dia. Terlintas saja benda yang karut, subhanallah, astagfirullah, mohon keampunan. Yang ni ialah menunjukkan Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Maksudnya saya terpaksa berhenti ni pasal ada program yang nak kena hadir. Mudahan ada kelapangan yang lain boleh bertemu sekali lagi ke apa ke, wallahualam, tak tahu macam mana. Kita merancang, Allah Ta'ala menentu. Mudahan pertemuan kita, perpisahan kita adalah semata-mata untuk cari redha dia, dan dijadikan pertemuan kita ni ialah asbab untuk kita boleh kenal dia, tauhid yang dia, dan sabab juga untuk boleh kasih kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabab juga untuk kita boleh bertemu dengan tubuh para ulama di atas perjalanan yang betul, atas perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni. Dan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk boleh zikir kepada dia, boleh selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu sebab kita dapat rahmat dan dapat protection daripada Allah SWT nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.